Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan kurniaan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu di sesi kuliah yang dibawakan khas oleh Badan Kebajikan Hal Ehwal Islam Telekom Malaysia, itulah bahagian muslimat, hal ehwal wanita, dan kita menyambung bicara kita dalam sesi kali ini sekali lagi, iaitulah sambungan kepada bacaan kitab Talbis Iblis. Alangkah pentingnya kita mengetahui selok-belok seni tipu daya iblis dalam menipu daya manusia. Dan sebenarnya tujuan kita tidak lain dan tidak bukan. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk menjaga agama kita, agar kita senantiasa berada di atas landasan yang benar dan tidak tergelincir daripada landasan itu, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis senantiasa sepanjang masa, tidak kira di mana, usaha mereka adalah untuk memesongkan anak Adam, anak cucu Nabi Adam daripada landasan yang benar ini, kerana kebencian mereka, kerana dendam mereka yang telah ada dalam hati mereka sejak daripada Nabi Adam AS dicipta sehinggalah ke akhir zaman. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan Allah Azza wa Jalla melindungi kita daripada tipu daya iblis laknatullahi alaihim, dan Allah menetapkan hati kita, anggota kita, keimanan kita di atas jalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya Allah lah yang memiliki hati manusia, dan Allah lah yang maha berkuasa untuk membolak-balikkan hati hamba-Nya, dan Allah lah Tuhan yang maha memberi hidayah, dan Allah lah Tuhan yang maha melindungi hamba-hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan kita terhadap kitab kita ini akan menjelaskan lagi kepada kita apa sebenarnya agama yang Allah redha, dan kita dapat memisahkan diri dari terjebak, menyelamatkan diri dari terjebak dengan tipu daya iblis, dengan tipu daya iblis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tipu daya iblis ni kadang-kadang sangat halus. Sangat halus. Dia boleh menampakkan sesuatu yang bukan agama seperti agama. Sebagai contoh, baru pagi ni pun saya sebut, ada ustaz dia mengajar, kita baca, kalau nak pahala banyak, nak masuk syurga, kita baca Qul huwallah setiap kali waktu kita sujud. Dalam salat kita baca Qul huwallah. Kerana orang yang banyak baca Qul huwallah, insya-Allah dia akan masuk syurga. Tapi dia lupa sebenarnya Nabi SAW melarang umatnya membaca Al-Quran sewaktu sujud. Maka itulah bentuk sebahagian daripada contoh yang kita boleh nampak. Ada orang anggap baca Quran, baca Qul huwallah dalam sujud adalah amal ibadah.
tetapi hakikatnya, realitinya, perkara tersebut tidak termasuk dalam ibadah, malah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh, dan banyak lagi perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada dalam agama tapi dimasukkan, ditokok tambahkan oleh orang-orang yang mungkin jahil, sehingga akhirnya sebahagian orang menyangka inilah ibadah. Lalu mereka, bila mereka mengamalkannya, mereka terpesong dan jauh daripada landasan Islam yang sebenar. Seperti mana yang kita dah baca sebelum daripada ini. Sebelum ni kita pernah baca macam mana mereka meninggalkan harta secara total dan seolah-olah menganggap memiliki harta itu satu dosa. Sedangkan para Nabi juga memiliki harta. Para salaf juga memiliki harta. Dan mereka gunakan harta itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya kalau dia kata mempersedikitkan harta itu lebih utama daripada mengumpulkan harta. Namun apakah daya, kerana kejahilan sebahagian daripada mereka, mereka menempatkan harta pada tingkatan atau di dalam jajaran dosa. Itu yang kita baca pada minggu ataupun pertemuan yang lalu. Hari ini kita nak baca tentang bersabar menghadapi kemiskinan dan juga sakit. Ketahuilah, kemiskinan adalah penyakit. Kemiskinan adalah penyakit. Siapa saja tertimpa kemiskinan lalu bersabar, dia mendapat pahala di atas kesabarannya. Itulah kenapa orang-orang fakir masuk syurga 500 tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Iaitu kerana kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Jadi betul dalam hadis orang miskin masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun. Kerana kesabaran mereka dan kerana mereka tidak memiliki banyak harta untuk dihisab dan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, harta juga adalah nikmat. Harta adalah nikmat. Dan nikmat itu perlu disyukuri. Orang kaya meskipun lelah dan menanggung risiko adalah laksana mufti dan mujahid. Sementara orang fakir laksana orang yang menyendiri di sudut kamar. Abdul Rahman As-Sulami dalam kitabnya Sunanus Sufiyah bab karahiyah an yukhalifa faqir syai'an. Yan yukhalifal faqir syai'an. Seorang fakir makruh mewariskan sesuatu. Menyebutkan ihwal hadis seorang ahlu suffah yang meninggal dunia dan meninggalkan 2 dinar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata 2 dinar itu merupakan setrika, yakni akan dipanaskan dan ditekapkan padanya di hari akhirat. Seolah-olah harta yang dia tinggal itu akan menjadi beban dan azab padanya di hari akhirat kelak. Penulis berkata, ini adalah hujah orang yang tidak memahami keadaan. Sebab orang fakir itu turut menerima sedekah bersama orang-orang fakir yang lain. Namun dia malah menyimpan wang sedekah yang didapatkannya. Itulah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 dinar itu merupakan 2 setrika baginya, yakni akan diazab dia kerana dia telah menyembunyikan harta sedekah itu yang dia dapatkan. Bukan kerana mengumpulkan harta. Apa yang dilarang di sini kerana memang mengumpulkan harta, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya yang dilarang tu memang sebab mengumpulkan harta, tak boleh mengumpulkan harta automatik jadi striker. Tak. Seandainya macam tu, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda kepada Sa'ad, sungguh bahawa kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup adalah lebih baik bagimu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin papa, dan hingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mewariskan harta sedikit pun. Nescaya kalau betul Nabi larang mengumpulkan harta, nescaya Nabi tak akan kata kepada Sa'ad, kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fakir.
Dan nescaya sahabat-sahabat yang lain semuanya menikmati, tidak akan meninggalkan harta kepada waris, kerana mereka lah orang yang paling faham tentang agama ini, kerana guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kami agar bersedekah. Kemudian aku datang dengan membawa separuh harta milikku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu sebesar apa yang aku sedekahkan? Maknanya, aku tinggalkan untuk ahli keluargaku sama seperti apa yang aku sedekahkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahawa Umar Al-Khattab ada menyimpan harta untuk keluarganya, untuk kegunaan keluarganya. Maka tidaklah tercela perbuatan tersebut, kerana pasti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami inti kepada Islam yang sebenar-benarnya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan batilnya ucapan para sufi yang bodoh, bahawa siapa pun tidak diperkenankan menyimpan harta hari itu untuk esok hari, maka yang berbuat demikian bererti dia telah berburuk sangka kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik, ini adalah pernyataan orang sufi. Okey. Orang sufi dia kata apa? Bahawa siapa pun tidak diperkenankan untuk menyimpan harta hari itu untuk hari esok. Sebab siapa yang melakukan demikian bererti dia telah buruk sangka kepada Allah, tak percaya kepada Allah akan bagi rezeki dia. Dan maksudnya orang ini tidak bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kata dia orang sufi. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari kata hadis Umar menunjukkan pandangan sufi tak boleh simpan harta itu batil. Kerana apa? Kerana Umar sendiri menyimpan harta untuk keluarganya, untuk kegunaan keluarganya. Maka tertolaklah perkataan ahli sufi bahawa orang yang menyimpan harta itu buruk sangka kepada Allah dan tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir pun berkata, begini pula halnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, milikilah kambing kerana ia, iaitu kambing, ada keberkatan. Maknanya Nabi suruh bila kambing, dan kambing sebahagian daripada harta. Sabda ini menunjukkan kekeliruan kaum sufi yang berpendapat tidak sah tawakal para hamba kepada Tuhan kecuali dia memasuki pagi hari tanpa memiliki barang apapun, lantas memasuki memiliki petang hari dalam keadaan yang sama. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan bahan makanan selama 1 tahun untuk persediaan isteri-isteri baginda? Jadi isteri Rasulullah pun ada, bagaimana Khatib Al-Baghdadi cerita bahawa Aisyah menyatakan Nabi simpan makanan untuk ahli atau keluarga dia. Baik. Jadi terbatallah pandangan sufi. Dia tak nak kepada harta, lalu dia memuji kemiskinan, lalu dan dia berkata orang yang tak simpan harta ni konsep tawakal yang sebenar. Macam mana tawakal yang sebenar? Dia masuk pagi hari dalam keadaan tak ada apa-apa, sampai ke petang hari pun dia tak mengharap apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari menolak dakwaan ini dengan hujah pertama, Umar radhiyallahu anhu pun simpan harta untuk ahli keluarga dia. Yang kedua, kerana Nabi suruh bela kambing, dan kambing adalah sebahagian daripada simpanan harta. Dan yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyimpan persediaan makanan untuk isteri-isterinya. Jadi ini menunjukkan bekalan itu tidak menafikan tawakal. Okay, tidak menafikan tawakal. Andai ada orang kata tawakal itu ialah kita tidak mempersiapkan apa-apa, hanya bergantung kepada Allah, maka pandangan itu adalah pandangan yang menyimpang daripada kefahaman Islam yang sebenar. Baik, kritik atas mereka terkait konsep tawakal.
Sejumlah kaum melepaskan harta mereka yang halal, kemudian mereka kembali berusaha mendapatkan serta mencari harta yang kotor. Ajaib kan? Ada sebahagian kaum harta yang halal mereka lepaskan, give up. Bila nak harta, pergi ambil pula dengan cara yang kotor. Ini terjadi sebab manusia selalu memerlukan harta, dan orang yang waras tentu akan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Orang yang melepaskan hartanya di awal fasa zuhudnya tidak ubahnya orang yang kenyang air di dalam perjalanannya menuju Mekah, lalu dia membuang air yang ada yang dibawanya. Dia kata, kalau zuhud sangat sampai pekat, perjalanan jauh kita buang terus bekalan, seperti orang yang nak pergi menuju Mekah, dia minum air sampai habis, lepas tu dia buang air sisa yang dia bawa. Penulis berkata, aku menukilkan dari tulisan tangan Abul Wafa bin Aqil. Dia berkata, Ibnu Syadhan dan menceritakan sejumlah sufi bertamu ke kediaman Ash-Shibli. Kemudian Ash-Shibli mengirim seorang utusan untuk menemui salah seorang orang kaya untuk meminta wang kepadanya supaya menjamu para tamu yang datang. Orang kaya itu lantas menyuruh sang utusan kembali dengan membawa pesan kepada Ash-Shibli. Hai Abu Bakar, engkau mengenal Al-Haq, yakni Tuhan. Maka jadi kenapa engkau tidak minta kepadanya? Ash-Shibli lalu berkata kepada sang utusan, kembalilah kepada orang kaya itu dan katakan kepadanya, dunia itu hina hingga aku memintanya pada orang hina sepertimu, dan aku mencari kebenaran dari Al-Haq. Akhirnya orang kaya tadi mengirimkan wang 100 dinar untuk Ash-Shibli. Jadi keadaan si sufi ni, dia tak simpan harta. Tawakal dia tak simpan harta. Sehingga bila ada orang datang ke rumah dia, dia pergi minta harta dengan orang kaya supaya orang kaya tu belanja tetamu dia. Bila orang kaya tu tak bagi, dia kata, kamu kan rasa kamu kan kenal Tuhan, minta dengan Tuhan lah. Moga duk selama ni tak kerja buat ibadat. Dia pun jawab balik kepada orang tersebut. Dia kata apa? Dunia ni hina. Aku hanya minta dunia daripada orang seperti kamu yang hina. Dia kata gitu pula. Akhir sekali orang tu pun tak tahulah, dia bagi juga duit kepada Shibli ni. Baik, Ibnu Aqil mengatakan, jika orang kaya itu mengirimkan wang 100 dinar untuk Ash-Shibli demi menembus kata-kata buruk itu, dan juga kata-kata serupa lainnya, bererti Shibli memakan rezeki yang buruk dan menjamu tetamunya dengan rezeki yang buruk pula. Bapa orang yang kaya tu bagi sebab dia tak sanggup kena kata macam tu kepada Ash-Shibli ni. Dia kata, aku dunia ni hina. Aku minta dunia ni dengan orang hina seperti kamu. Jadi kalau tak bagi, lagi hina lah. Akhir sekali dia pun bagi, nak elakkan perkataan Shibli tersebut. Kerana dia tokoh yang orang kenal. Akhir sekali kata Ibnu Aqil, kalaulah orang tu bagi sebab nak menebus kata-kata Shibli tu, bererti dia telah mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak baik. Salah seorang sufi punya barang dagangan, namun dia segera menginfakkannya. Dia berkata, aku tidak mahu punya sesuatu yang menjadi kepercayaan selain dari Allah. Ada barang, dia buang, dia infak. Pasal apa? Dia tak mahu sesuatu yang menjadi tempat kepercayaan dia bergantung selain daripada Allah. Ini namanya dangkal pemahaman. Pasalnya, mereka mengira bahawa tawakal itu menghilangkan segala sebab dan melepaskan seluruh harta benda. Ni pandangan mereka. Mereka kira apa? Mereka kira ini namanya dangkal pemahaman. Pasalnya mereka mengira bahawa tawakal itu menghilangkan segala sebab, tidak melakukan usaha apapun dan melepaskan seluruh harta benda. Itu anggapan dia. Anggapan dia kata, tawakal ni maksud dia apa? Kita menghilangkan segala sebab selain daripada Allah
dan kita lepaskan seluruh harta. Iaitu Mekah tak bawa bekal tu. Tak pergi Mekah, pergi musafir. Orang kata, tinggal apa kepada anak isteri kamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Aku tawakal kepada Allah. Betul ke agama tu ajar begitu? Sehingga anak isteri terpaksa minta kepada jiran. Anak isteri terpaksa jadi pengemis. Anak isteri terpaksa berlapar kalau pun tak minta. Hanya semata-mata sebab tawakal si ayah yang keluar daripada rumah tanpa meninggalkan bekalan. Bukan kerana tak nak cari, tak ada berusaha, tak. Memang dia kata itulah nama dia tawakal. Apa jawapan dia? Andai mereka memahami hakikat makna tawakal, nescaya tidak akan terucap kata-kata seperti itu. Kerana tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah, bukan melepaskan harta. Tawakal maksud dia adalah ni sebenarnya. Tawakal maksudnya kepercayaan hati kepada Allah, bukan melepaskan harta. Bukan melepaskan harta. Mereka tidak akan mengatakan perkataan demikian, melainkan dikarenakan dangkalnya pemahaman akan hakikat ilmu. Para tokoh sahabat, jawapan dia lagi. Pertama, dari sudut konsep, tawakal ni kepercayaan hati. Bukan tawakal maksud melepaskan harta. Ada harta ke tak ada harta, kepercayaan kepada Allah tu tetap berlaku. Malah para tokoh tabi'in dan para tokoh sahabat dan tabi'in juga berdagang dan mengumpulkan harta. Tidak ada seorang pun daripada kalangan sahabat dan tabi'in yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Tak ada. Sahabat tak kata, tabi'in pun tak kata. Dinukilkan kepada kami dari Abi Bakar As-Siddiq bahawa dia berkata manakala diminta tidak lagi berbisnes kerana kesibukannya mengurus khilafah, lalu dari mana aku memberi makan keluargaku? Contoh paling besar, siapa dia ni? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni peniaga. Maknanya dia berusaha mencari harta. Tak ada orang niaga ni saja-saja nak niaga. Mesti dia meniaga tu nak dapat untung. Untuk apa dia dapat untung? Bila sahabat-sahabat dia dah sibuk jadi khalifah ni, tak payah lagi lah berniaga. Jawab dia, Abu Bakar, kalau aku tak berniaga, macam mana aku nak memberi makan kepada keluarga aku? Maknanya dia sibuk juga dalam kesibukan menjadi khalifah, berusaha mencari rezeki untuk memberi makan kepada ahli keluarga. Jadi ini menunjukkan dia mencari harta. Dia mencari harta. Cuma guna harta dia macam mana? Yang tu zuhudnya di situ. Bagi kaum sufi, tentu perkataan seperti ini mungkar. Dan mereka akan mengeluarkan orang yang mengucapkan kata-kata ini dari lingkup tawakal. Kalau sekali kata macam orang sufi kata, bukan tawakal lah macam tu. Orang tawakal ni makna kita tak minta dah yang lain melainkan kepada Allah. Tak usah, tak gapo dulu, kita betul-betul mengharapkan kepada Allah. Dia kata gitu. Kalau malah kalau kita kata kita pergi cari rezeki hijau ni, bagi mereka adalah perkataan mungkar. Dan mereka juga mengingkari orang yang mengucapkan makanan ini berbahaya bagiku. Tak boleh juga kata. Nak ambil makanan bahaya pun tak boleh. Tawakal je, makanlah, racun tak racun, kau gapo semua, tawakal ala Allah lah. Penulis berkata seperti yang telah kami jelaskan, bahawa para sufi generasi pertama melepaskan pemilikan hartanya kerana zuhud. Kami juga sebutkan bahawa mereka menempuh langkah tersebut dengan maksud yang baik. Hanya saja mereka keliru dalam melakukan ini. Mereka berseberangan dengan pandangan syariat dan akal. Dia kata dulu memang mereka tinggalkan harta kerana zuhud. Tapi sekarang ni, apakah malah waktu mereka tinggal tu niat yang baik. Kita tak nafi dia tinggalkan harta kerana zuhud dan dia memiliki tujuan yang baik dalam mencari kezuhudan itu. Akan tetapi apa yang mereka lakukan itu berseberangan dengan pandangan syariat dan juga akal. Adapun si sufi generasi terakhir, sungguh mereka lebih condong kepada dunia dan menumpuk harta dengan cara apa pun demi hidup senang dan memenuhi syahwat. Atau balik pula,
Kalau sufi dulu memang tak cara harta. Sufi lah ni dia kumpul pula harta. Gi duk tawah di kubur, salam dengan tok guru. Sekali salam Allah duit, sekali salam Allah duit. Bergoni-goni duit dia ada. Kok mana sufi tu meninggalkan zuhud, kok mana lagi tu? Beberapa dari mereka sebenarnya sanggup berusaha namun dia tak mahu bekerja. Dia hanyalah duduk-duduk di ribat dan masjid landas mengandalkan sedekah orang lain. Hatinya sudah tertaut pada ketukan pintu. Maknanya boleh kerja sangat, tapi sengaja tak kerja, bersikap zuhud, mengharapkan belas ihsan daripada orang lain. Mana kira cara mudah nak dapat rezeki ke? Duduk jadi ahli sufi, mudah makan, tak kena cari kerja. Ada sebahagian begitu di kalangan orang yang mendakwa kezuhudan. Islam tak suruh lagu tu. Padahal seperti yang diketahui, sedekah itu tidak halal bagi orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan dan sempurna anggota tubuhnya. Kalau kita nak minta-minta saja, ada harta dah nak meminta-minta, tidak halal untuk menerimanya. Dan kalau dia ni memiliki kekuatan dan sempurna anggota tubuh pun tidak boleh dia meminta-minta. Kita dah baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang minta-minta dalam keadaan dia mampu, dalam keadaan dia memiliki harta tanpa tujuan yang benar, maka dia baki hari akhirat muka dia ni tidak ada daging. Nabi marah. Mereka tidak mahu peduli siapa pun yang mengirimkan harta untuk mereka. Di sisi lain, mungkin saja orang yang mengirimkan harta kepada mereka itu orang yang zalim ataupun pengutip pungutan liar, namun mereka tidak menolak kirimannya. Jadi bila dah tak ada harta, orang bagi hak mana pun terima belaka, termasuklah daripada harta yang haram. Sebaliknya, kalau dia memiliki kekuatan harta, dia boleh pilih. Dia nak makan harta yang halal saja, dia tolak harta yang haram. Pasal dia ada kekuatan, dia memiliki. Ni kalau dia dah tak ada, mengharapkan belas ihsan, sedekah daripada orang, mari siapa pun, mari atau harta background dia macam mana pun dia terima je lah. Pasal apa? Pasal dia memang memerlukan. Padahal boleh jadi harta yang diberi itu harta yang tak bersih. Jadi tak ada guna kalau dia meninggalkan harta yang halal kerana zuhud, tiba-tiba pergi kepada harta yang tidak halal ataupun yang tak berapa bersih kerana terdesak. Dan sempat terdesak tu kerana dia yang memilih jalan tersebut untuk tidak kerja dan sebagainya. Itu dah. Terkait dengan apa yang diberikan kepada mereka itu, mereka membuat kata-kata khusus. Di antara menyebut pemberian itu sebagai istilah futuh ataupun rezeki dan anugerah. Atau slogan rezeki kami pasti sampai kepada kami. Dan juga slogan rezeki itu bersumber dari Allah, maka tidak boleh ditolak dan kami bersyukur kepadanya. Untuk apa-apa hak mari tu dia guna ayat-ayat ni lah. Dah memang rezeki kita lah, tak boleh nak tolak dah lah. Ayat bahasa mudah lah tu. Semua ini berseberangan dengan tuntutan syariat Islam, bentuk ketidaktahuan akan syariat dan kebalikan dari tindakan salafus salih. Para salafus salih tidak macam tu. Dan Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nabi kata halal tu jelas dan haram pun jelas. Lantas di antara keduanya ada hal-hal syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, maka siapa saja yang menjaga diri dari hal syubhat, dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Jelas Nabi sebut tu, Nabi suruh kita elok benda yang tak berapa jelas ni. Hak jelas halal beres boleh ambil. Hak halal jelas, hak haram pun jelas. Jelas jangan ambil. Tapi ada tengah-tengah tu tak tahu jelas ke tak jelas, jelas ke tak tahu. Tak tahu mari mana harta ni, syubhat. Jadi Nabi suruh kita elok. Mari dipagang orang-orang ni bila terdesak, mari siapa bagi pun, penyanguk ke apa semua bagi pun, dia terima seronok, terima siap lagi doa lagi buat majlis ke apa. Tak, rasa apa? Sebab itulah sumber pencarian dia. Adapun orang yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri, dia tak terkesan. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat apa yang Nabi SAW suruh buat. Kalau dia tak sama dengan apa yang perintah, dia boleh sanggup untuk tinggalkan. Pasal apa? Dia tidak terikat dengan keperluan terhadap
harta yang mendesak. Okay? Sebab tu sebaik-baiknya kita elokkan benda syubhat ni. Kalau kita ada memiliki kekuatan ekonomi kita sendiri, ikut demo lah. Pasal apa? Pasal kita memiliki kekuatan kita. Kita tak berhajat, periuk nasi kita tak bergantung dengan mereka. Baik. Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu memuntahkan makanan syubhat yang tidak jelas apakah diperoleh dari harta yang halal atau yang haram yang telah dia makan. Muntah balik. Pernah satu kali dia makan, hamba dia kata ni hasil daripada upah dia duk menyanyi dulu masa zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu dia duk menyanyi dapat upah. Lepas tu dapat upah dia beli makanan bagi Abu Bakar. Abu Bakar muntah balik padahal ni zaman bila dia dapat tu. Lepas tu hamba dia pula, bukan harta dia sendiri. Muntah balik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang soleh tidak mahu menerima pemberian orang zalim atau orang yang di dalam hartanya terselip pendapatan yang bersifat syubhah. Banyak ulama salaf tidak mahu menerima bantuan kawannya demi menjaga diri dan kehormatan peribadi. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi bahawa dia menceritakan, aku menyebut nama salah seorang ahli hadis di hadapan Abi Abdillah. Lantas Abu Abdillah berkata, dia orang yang luar biasa, andai bukan kerana satu sifat buruk yang ada padanya. Setelah mengatakan hal itu, Abu Abdillah terdiam. Tidak lama dia pun berkata, tidak semua sifat baik dimiliki orang itu. Mendengar perkataan yang seperti itu, aku pun bertanya menegaskan, bukankah dia seorang ahli hadis? Abu Abdillah menjawab, aku juga pernah menulis hadis darinya. Hanya ada satu sifat padanya yang tidak baik, iaitu dia tidak peduli dari siapa pun dia menerima rezeki. Orang bagi ambil belaka, tak kira lah siapa pun, mantam sajalah. Ni tak boleh lah sifat lagu tu. Ni patutnya kalau kita diajak ataupun orang nak bagi kepada kita tu, kita tengok tak apa jelas syubhat, orang jahat ke orang zalim ke apa semua, kita elok. Jadi kata di Abu Abdillah ni, Abu Abdillah dia kata, aku tak ambil hadis kerana apa? Kerana dia ada satu sifat yang tak baik. Apa sifat yang tak baik tu? Dia ni dia tak peduli mari mana harta dia, yang penting dia kalau dapat harta dia guna. Dia tak peduli. Padahal dia orang baik. Orang baik dari sudut mana? Sudut amal ibadat. Cuma dari sudut mata pencarian rezeki ni dia tak cari, melainkan apa orang bagi kat dia, dia terima. Jadi ni akhirnya Abu Abdillah kata, aku tak ambil daripada dia. Aku tak ambil daripada dia. Ataupun dia kata, aku memang menulis hadis, cumanya ada satu sifat buruk lah yang ada pada dia. Penulis berkata, kami mendengar bahawa ada seorang sufi yang bertamu ke kediaman salah seorang amir yang zalim. Pemimpin yang zalim, jadi sufi ni jadi tetamu rumah dia. Kemudian dia menyampaikan nasihat untuknya. Sang amir kemudian memberinya sesuatu. Sang sufi tadi menerimanya. Sang amir pun berkata, kita semua adalah nelayan, hanya jalannya saja yang berbeza-beza. Nelayan. Kita ni semua ni cari makan belaka. Cuma jalan kita, ustaz mari cari makan kok ngajar, saya cari makan kok ni. Nampaknya dia ni dia anggap siapa jelah. Pasal apa? Pasal orang alim pun, orang soleh pun masa tu ambil semua harta dia tanpa usul periksa, ataupun kalau dia tahu benda tadi orang yang zalim dah, patutnya dia tak pergi lah. Pasal akhir sekali orang zalim tu boleh kata, ustaz pun nak ke harta juga. Nak kita semua ni nak harta belaka. Cuma jalan je ustaz, cara ustaz, saya cara saya. Pada gitu dia. Akhirnya timbullah fitnah dalam agama. Okey? Bila dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak pemberian. Sebaliknya kalau dia ni kata, aku tak payah pergilah rumah dia. Pasal apa? Dia tak berapa itu mana, tak berapa minat lah kita nak pergi rumah dia. Kalau tak ada harta dia bagi pun, insya-Allah ada boleh makan, boleh minum juga kita. Kan lain tu. Lalu di mana posisi mereka ini dari sifat cenderung terhadap dunia bandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Nabi kata tangan di atas adalah yang memberi. Seperti itulah para ulama menafsirkannya, dan inilah maksud yang sesungguh-sungguhnya. Meskipun demikian, orang mentakwil hadis ini dengan mengira makna tangan di atas adalah tangan yang mengambil. Tangan di atas, tangan yang mengambil, bukan kata memberi. Dia kata nak suruh tally dengan hadis tu, dia kata hak ambil tu, hak ambil atas, orang bagi ke bawah dia ambil. Jadi tak ada masalah lah bagi dia mengambil hartanya. Dia tukar lagu tu. Allahu Akbar. Ada juga orang takwil tu kerana nak ambil juga tu, dia pun takwil hadis tu makna yang tangan di atas tu, sebab tangan pun boleh jadi ambil juga ke atas. Supaya nak suruh ayat bolehnya ambil, bolehnya ambil. Kita kena hati-hatilah. Jangan ada pakai apa tu, pukul rata belakang boleh ambil. Kita kena hati-hati. Kalau orang tu orang baik nak bagi, kita pun sunuzan dia nak bagi kerana ada unsur tak baiklah. Tapi kalau orang tu tak baik, harta dia pun dapat secara haram, dia nak bagi kat kita, tak payahlah. Terkait hal ini, Ibnu Qutaibah memberi komentar. Menurutku penakwilan, iaitu penafsiran yang terakhir ini, tidak lain adalah penakwilan orang yang suka meminta-minta. Mereka kata, orang kata tangan atas tu sebenarnya tangan yang menerima atau tangan yang mengambil. Orang ambil ni ke atas, orang terima ke bawah, orang ambil ke atas. Jadi dia kata hak takwil tu sebenarnya orang suka minta-minta, atau dia takwil lagu tu. Kalau tidak, dia faham dah tangan di bawah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ni maknanya memberi lebih baik daripada yang menerima. Penulis rahimahullah berkata, para sufi generasi pertama selalu mengamati dengan baik dari manakah harta yang ada pada mereka berasal. Mereka juga senantiasa memeriksa makanan mereka. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang Sari As-Saqati. Dijawabnya, dia seorang syekh yang dikenal baik makanannya. As-Sari menuturkan, aku menyertai sekelompok orang menuju medan perang. Lalu kami menyewa sebuah rumah. Aku kemudian membuatkan tungku di dalamnya. Namun mereka tidak mahu makan roti dari tungku tersebut. Tatkala ada yang mengetahui situasi para sufi pada saat ini yang tidak peduli dari manakah mereka mendapatkan harta, pasti dia akan terheran-heran. Dia kata, aku yang zaman dulu buat roti di rumah pun mereka tak mahu makan lagi daripada roti tersebut, tungku tersebut, tak asyik makan. Padahal awak di rumah dah learning, orang hidang apa makan belaka. Jadi dia kata ini adalah hairan. Macam mana dia boleh hati-hati, ataupun orang dulu memang hati-hati, orang learning pakai pakai membujur lalu, melintang patah. Apa saja yang berlalu, dia pun makanlah dengan serakah dia. Pada satu hari, aku memasuki salah satu ribat, lalu menanyakan kepada orang-orang perihal siapakah syekh di tempat itu. Salah seorang lalu memberitahu kepadaku, syekh sedang pergi menemui Amir Fulan untuk memberikan ucapan selamat di atas khil'ah. Khil'ah ni apa? Pemberian yang diberikan kepada seorang lantas sesuatu yang pernah orang itu semacam tanda jasa, itu balas budi lah. Jadi syekh tak ada, dia pergi jumpa raja atau Amir Fulan bin Fulan, dia memberi ucapan selamat lah atas khil'ah yang diberikan kepadanya. Dan Amir ini digolong sebagai tokoh yang zalim. Aku pun berkata, macam mana kalian ini? Tidakkah kalian tidak boleh mencukupi kalian dengan membuka kedai sehingga kalian tidak perlu keliling kampung dan membawa keranjang atas kepala? Seorang dari kalian tidak mahu berusaha padahal mampu. Dia mengandalkan, dia mengharapkan sedekah serta kebaikan orang lain. Bahkan apabila sedekah dan pemberian tersebut tidak mencukupi, dia pun akan menerima harta dari pihak mana pun. Apabila masih belum juga cukup, maka dia menemui orang zalim, meminta sesuatu kepada mereka.
memberikan ucapan selamat kepada mereka atas pakaian tidak halal dan redha akan kekuasaan tidak adil yang dipraktikkan. Demi Allah, kalian lebih berbahagia bagi Islam melebihi apa pun. Nampak? Bila dah terdesak ni, sebab tu kita kata cuma cerita ni nak menunjukkan bahawa umat Islam jangan sampai tahap macam tu. Biar kita ada, kalau kita nak makan, kita nak minum, kita tak terikat siapa, kita terpaksa mengetuk pintu-pintu sultan nak jadi seperti orang yang sultan ataupun sebagaimana. Orang-orang zalim pun kita jadi baik. Pasal apa? Sebab kita mengharapkan sesuatu daripada poket dia. Jangan. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Baik. Penulis berkata, sekelompok syekh dari kalangan sufi mengumpulkan harta dari hal-hal syubhat. Ketahuilah mereka ini terbahagi kepada beberapa kelompok, umumnya seperti berikut. Ada yang mengaku zuhud meski memiliki banyak harta dan dia berambisi, bercita-cita untuk menumpuk-numpukkannya. Pengakuan ini berbenturan dengan kenyataan yang ada. Ada mengaku zuhud tapi dalam zuhud dia tu harta banyak pula disimpan. Ada pula yang memperlihatkan kemiskinan walaupun sebenarnya dia suka mengumpulkan harta-harta. Sebahagian besar dari mereka menekan orang-orang fakir dengan cara memungut zakat, padahal perbuatan ini tidak dibolehkan. Jadi cerita dalam bab umpul harta lah ni, lebih kurang. Jadi mereka ni sampai peringkat mendakwa harta ni tak perlu, kita pun hanya bekerja, kita dapat rezeki yang kita sekadar mana, ataupun mereka ni menolak harta, tidak berusaha, tak perlu kerja, makan dengan apa yang ada, orang bagi sedekah tu okey lah macam tu. Sehingga sampai satu tahap mereka terpaksa bergantung dengan manusia. Manusia ni dia terpaksa cakap apa yang orang manusia redha, dia cakap apa yang manusia suka semata-mata dia mengharapkan pemberian daripadanya. Adapun sikap orang Islam yang sebenar, dia memiliki kekuatan di segi ekonomi dia, harta dia, dia nak apa, dia nak makan, dia nak apa, dia tak bergantung kepada orang lain. Tapi dalam masa yang sama dia menginfakkan hartanya pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan membelanjakan hartanya pada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti situ dululah. Okey. Hari ini kita berhenti situ, saya tanda sini agak-agak boleh faham kot insya-Allah. Okey. Hari ini TM Okey. Alhamdulillah. Jadi kita tangguh setakat tu dulu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fahami agama kita, molek-molek dengan panduan agama yang benar. Jangan sampai kita meninggalkan agama kerana ditipu oleh iblis, sebaliknya pergi kepada benda-benda yang tidak diperintahkan dalam syariat. Maka itu adalah perkara yang sangat-sangat merugikan kita, kerana kita sangat perlu dan berharap kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Dan kita minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan ketaatan seperti apa yang Allah perintahkan dan seperti mana yang Allah redha insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.